Okey. Saya bawakan tajuk seterusnya adalah berkenaan dengan MOU kerajaan PH berkuasa hingga Parlimen bubar. Benarkah demikian? Okey. Menurut kenyataan Anwar Musa hari ini, sebenarnya MOU kerajaan dengan PH tidak terbubar pada 31 Julai. Betul ke tidak terbubar hingga 31 Julai ni? Maksudnya sebenarnya kalau ikut perjanjian MOU yang ditandatangani, MOU kerajaan dan PH ini berkuat kuasa sehingga Parlimen bubar. Dan saya setuju dengan Anwar Musa sebenarnya dalam isu ni. Memang betul. Yang dikatakan tidak boleh dilakukan oleh kerajaan adalah membubarkan Parlimen sebelum 31 Julai. Membubarkan Parlimen sebelum 31 Julai. Tidak ada dalam kenyataan mengatakan Parlimen tidak boleh bubar sebelum tidak ada yang mengatakan bahawa MOU itu tamat pada 31 Julai. Itu yang kita kena faham, itu yang kita kena tahu. Bermakna bahawa MOU ni akan berterusan sehingga selepas 31 Julai pun. Yang ini sehingga Parlimen dibubarkan. Now, soalan kita tuan-tuan, kenapa Anwar Musa membuat kenyataan ini? Kenapa Anwar Musa melakukan kenyataan ini? Dia ada beberapa perkara tuan-tuan. Ada beberapa sebab kenapa perkara ini disebut oleh Anwar Musa. Okay, saya boleh sebut secara umum dulu. Yang pertama, saya susun dulu. Saya try susun. Okey, yang pertama, ROS sampai sekarang tidak lagi memberi surat dan juga kata putus sama ada pemilihan parti UMNO itu boleh ditunda sehingga bulan Disember 2022 ini atau tidak. Apa maksud dia tuan-tuan? Kalau sekiranya mengikut Ahmad Mazlan, dia kata 2-3 minggu lagi dia akan dapat surat daripada ROS. Kalau sekiranya ROS bagi surat dan mengatakan bahawa tidak boleh, tak boleh nak ditunda, kena laksanakan juga, maksudnya pindaan perlembagaan itu tidak diterima, bermakna UMNO kena buat pemilihan parti sebelum PRU. Kenapa masalah pemilihan parti sebelum PRU tuan-tuan? Masalahnya adalah Zahid Hamidi still berkuasa. Kan? Zahid Hamidi still berkuasa. Isunya bila Zahid Hamidi still berkuasa, dia akan ada masalah kerana dia menentukan bakal calon yang akan bertanding dalam PRU yang akan datang ini. Dan mereka yang akan bertanding dalam PRU ini of course akan jadi orang yang pro kepada Zahid, orang pro kepada geng-geng kem-kem Zahid. Dan objektif utamanya, kalau menang Barisan Nasional secara besar, maka kes-kes kluster mahkamah ni akan dibuang. Itu yang pertama. Itu kita kena sedar. Sebab itu kalau boleh, dia kata pemilihan parti itu berlaku secepat mungkin. Tetapi geng Zahid tak nak. Saya dah nyatakan benda ni perkara ni berkali-kali. Geng Ismail Sabri nak pemilihan parti itu berlaku secepat mungkin. Dan kalau boleh pemilihan parti itu tak diluluskan. Jadi tuan-tuan, tak diluluskan maksudnya kena berlaku secepat mungkin lah. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak pemilihan parti berlaku secepat mungkin? Ismail Sabri. Jadi tuan-tuan agak-agak surat ROS itu akan diluluskan atau tidak? Sebab walaupun menteri dia daripada Bersatu, Hamzah Zainuddin daripada Menteri KDN, tetapi Perdana Menteri dia still menjawab kepada Perdana Menteri, iaitu Ismail Sabri. Kalau Ismail Sabri nak tunda sehingga Disember sebelum PRU, dia dah boleh buat dah. Sebab Ismail Sabri dia nak pemilihan parti ni secepat mungkin dan PRU pada tahun hadapan. Anwar Musa ini adalah orang Ismail Sabri. Dan dia nak supaya sehingga tahun hadapan. Kenapa tuan-tuan? Pemilihan parti ini dia yakin bahawa Zahid boleh dijatuhkan dan kepimpinan baru akan boleh naik. Kenapa tuan-tuan? Sekarang ini it's all about money. Harta Najib dibekukan, harta Zahid banyak yang dibekukan. Walaupun tak semua, banyak dibekukan. Kroni-kroni Zahid tak berani nak bagi bantuan keuangan secara terbuka kerana terbuka kepada SPRM. Takut dia akan ambil tindakan. So the only people yang ada duit sekarang ni adalah Ismail Sabri dan kawan-kawannya. Kalau masuk pemilihan parti, dan dia Perdana Menteri kita kena ingat tu. Dan dia Perdana Menteri. Bila dia Perdana Menteri, dia memegang jawatan Presiden for example. Masuk pilihan raya tahun hadapan, berkemungkinan besar dia akan menang dan dia akan menentukan siapa calon pilihan raya. Now, kenapa Anwar Musa sebut tentang MOU ni? Anwar Musa nak beritahu kepada geng-geng UMNO yang bakal menarik sokongan terhadap kerajaan yang ada sekarang ini. MOU itu stand until pembubaran parlimen.
even 10 orang sebagaimana yang berlaku pada zaman Muhyiddin, daripada kawan-kawan Zahid Hamidi menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, katakanlah mereka menarik sokongan terhadap Ismail Sabri, tarik sokongan, itu pun kerajaan tak akan tumbang, sebab Pakatan Harapan dalam keadaan sekarang ini berkemungkinan besar takkan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri sehingga PRU berdasarkan kepada MOU. Jadi ugutan dia untuk nak mengadakan PRU pada tahun ini secepat mungkin ini berkemungkinan tak berlaku. Ada kemungkinan tidak berlaku. Jadi kena buat pendakwaan secepat mungkin, tuan-tuan. So kalau tak berlaku, kita kena dakwa mereka secepat mungkin. Apa yang berlaku pendakwaan secepat mungkin ni macam mana? Berita hari ini. Berita hari ini. Ada dua. Saya nak bagi tahu kes Najib. Ni sebab kita kena faham cerita ni dulu baru kita nampak. Kes Najib, kita bawa kepada Najib pula. Kes Najib sekarang ini dia dah masuk ke mahkamah terakhir. Dia ada mahkamah tinggi, dia dapati bersalah, penjara 12 tahun, kes SRC 42 juta. Dia dapati bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Pergi ke mahkamah rayuan pada bulan Disember tahun lepas, dia didapati bersalah, hukuman dikekalkan 12 tahun. Sekarang ni dia pergi ke mahkamah yang terakhir, iaitu Mahkamah Persekutuan. Ada orang tanya dulu, kalau Najib tu bersalah zaman PH lah, kenapa dia tak masuk penjara lagi? Kau ingat masuk penjara tu macam mana? Macam zaman cowboy dulu, tangkap-tangkap masuk jail terus. Tak, dia ada due process dia. Dan sekarang ini adalah yang terakhir, mahkamah terakhir bagi Najib, iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 15 hingga 26 Ogos ini adalah tarikh untuk menentukan appeal atau rayuan terakhir Najib, by which kalau dia gagal untuk mengetepikan rayuan tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Ingat tarikh ni 15 sehingga 26 Ogos. Namun peguam-peguam Najib pun dia cuba guna delay taktik. Kenapa penting delay taktik saya sebut itu? Sebab delay taktik ini perlu dilakukan, hukuman itu perlu berlaku sebelum pilihan raya. Hukuman itu perlu berlaku selepas pilihan raya. Kena pilihan raya dulu. Hari ini Mahathir keluar kenyataan, dia kata Najib akan minta pengampunan sebelum jatuh hukum. Tak boleh. Bagi tahu Mahathir tak boleh. Dia kena habis jatuh hukum Mahkamah Persekutuan, baru Agong boleh ampunkan. Cerita ampun tu cerita lain. Ni kita nak bagi tahu apa yang berlaku. Kalau pilihan raya tak akan berlaku, maksudnya pembubaran tidak akan berlaku pada Ogos. Even kalau berlaku pembubaran pada Ogos sekalipun, tak sempat nak selamatkan Najib. Sebab kalau bubar pada Ogos, pilihan raya September. Kalau Najib didapati bersalah pada 26 hari bulan Ogos, jatuh hukum, habis dia masuk penjara, tak boleh bertanding. 12 tahun tuan-tuan masuk penjara. Terus straight away, hari tu bawa Sungai Buloh terus. Atau whichever penjara dia akan dipenjarakan, Kajang paling dekat, I think Sungai Buloh lah. So, apa yang berlaku? Peguam dia delay, dia guna kaedah delay taktik. Ada dua delay taktik yang dia buat. Yang pertama, delay taktik yang pertama, dia buat apa dia? Dia kata bahawa dia nak panggil mahkamah peguam diraja UK untuk mewakili Najib. Itu taktik yang pertama. Taktik yang kedua adalah dia kata bahawa hakim mahkamah tinggi terlibat dengan meluluskan pinjaman 1MDB, dia kata. Maka therefore hukuman itu dia ada conflict of interest, therefore maka kena buang kes itu, kena fresh trial. Sebab ada mistrial kat situ. Mistrial maksudnya ada conflict of interest, hakim mahkamah tinggi itu tak patut trial the case dan patut dibuang, kena buat trial semula. Kalau trial semula, kita kena tunggu another 4-5 years lagi, tuan-tuan. Ingat Najib ditahan tahun 2018, ini dah 2022, berapa tahun dah? Kan, berapa tahun dah? Tak habis lagi kes kan. So bayangkan kalau kita trial balik, masuk balik fresh trial, bagaimana? Tetapi hari ini punya berita, Mahkamah Tinggi tolak permohonan peguam diraja UK mewakili Najib. Mahkamah Tinggi tolak permohonan peguam diraja UK mewakili Najib. Hari ini 21 hari bulan, kes 21 hari bulan ini, Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan peguam diraja dari UK Jonathan James Laidlaw untuk mewakili Datuk Najib Tun Razak dalam rayuan terakhir beliau terhadap sabitan kes penyelewengan dana 42 juta
Okey. Hakim Datuk Ahmad Kamal Muhammad Syahid memutuskan bahawa Letlaw gagal membuktikan bahawa beliau memiliki kelayakan khas dan pengalaman untuk mengendalikan rayuan atau pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu yang membabitkan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia 2009, Seksyen 409 Kanun Kesesaan serta Seksyen 4 Akta Penjagaan Pengubalan Wang Haram dan juga pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram AMLAT FPUAA 2001. Saya berpendapat fakta bahawa Letlaw mengendalikan beberapa kes membabitkan jenayah perniagaan dan perkhidmatan keuangan pembelaan jenayah, kawalan selia jenayah, inquest dan inkuari awam, pendakwaan peribadi, undang-undang sukan serta disiplin profesional UK dan negara lain kecuali Malaysia tidak boleh dikatakan bermaksud bahawa tiada peguam tempatan yang tidak memiliki kepakaran serta kekayaan serupa dalam mengendalikan pembicaraan berkaitan tuduhan di bawah AMLA TFPUAA Akta SPRM 2009 dan Kanun Keseksaan. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia dalam kes ini dua cara delay taktik Najib supaya tidak berlaku pembicaraan pada 15 Ogos sehingga 26 Ogos ini. Yang pertama dah kena buang. Yang maksudnya dia nak delay taktik supaya lantik peguam ni dah kena buang. So maksudnya apa? Peguam mahkamah nak decide, teruskan. Tetapi ada lagi bulat kedua. Ada bulat kedua dia tuan. Apa bulat kedua dia? Bulat kedua dia dengan mengatakan bahawa kes SRC, Najib itu dia kata kes SRC itu tidak boleh, maksudnya ada conflict of interest, ada bercanggah kepentingan dia kata. Kerana hakim yang menjatuhkan hukuman Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, dia kata hakim yang menjatuhkan hukuman itu ada kaitan kerana dia pernah menjadi counsel kepada Maybank dan dia juga antara orang yang mengetahui tentang kelulusan pinjaman 1MDB untuk membeli projek solar, I think solar, bukan solar, projek energi dekat berkaitan dengan 1MDB bernilai 4 bilion. Namun begitu, penghujahan peguam bela, saya rasa penghujahan ni agak brilian jugalah, agak bijak juga peguam bela dalam mengukuhkan penghujahan ini. Dia kata beberapa perkara. Saya baca. Datuk Najib Razak melakukan percubaan yang terdesak untuk membatalkan keseluruhan pembicaraan penyelewengan dana SRC 42 juta dengan membangkitkan dakwaan tidak berasas terhadap Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang tidak dapat membela diri sendiri. Demikian ditegas pihak pendakwaan. Dalam kes ini Datuk Nazlan tak boleh nak bela diri dia. Dia didakwa melakukan perkara tersebut. Termasuk dia kata dia terima dokumen tetapi dia tak boleh sahkan dokumen itu datang daripada mana. Muhammad Nazlan adalah hakim menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Okey. Timbalan Pendakwa Rayu Muhammad Asrul Adrin Kamarul melalui affidavit jawapannya berkata, isu konflik kepentingan, conflict of interest membabitkan Nazlan seperti yang didakwa Najib sepatutnya boleh dibangkitkan ketika pembicaraan. Tetapi bekas Perdana Menteri itu memilih untuk tidak berbuat demikian kerana isu berkenaan adalah tidak sah. Ya, kalau betul dia kata ada konflik of interest, kenapa masa bicara Mahkamah Tinggi itu dia tak bangkitkan? Ni sekarang Mahkamah Persekutuan baru dia nak bangkitkan. Sepatutnya pada masa itu, kalau siapa yang biasa dengan undang-undang, siapa yang biasa kehakiman, banyak ada beberapa kes yang berlaku macam tu. Dia kata hakim ini saudara jiran sebelah rumah si tertuduh ataupun jiran sebelah rumah peguam pendakwa raya. So kita minta hakim tu excuse diri dia. Hakim akan excuse diri dia. Tapi masa pembicaraan, bukan dah habis bicara, dah jatuh hukum, baru dia nak buat kes ini. Masalah. Beliau berkata pendakwaan selaku responden menyatakan bahawa tidak ada konflik kepentingan apabila Nazlan mendengar perbicaraan kes SRC. Malah Najib membuat pengakuan bahawa tiada dakwaan rasuah terhadap hakim itu, tetapi hanya ada wujudnya konflik of interest apabila beliau mendengar kes perbicaraan itu. Dalam dakwaan membabitkan Nazlan dalam kapasiti sebelumnya sebagai ketua council leader dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank dengan pinjaman 140 juta kepada puncak perdana Senang Berhad dan 4 bilion kepada 1MDB adalah tidak dibuktikan dan sangkaan semata-mata. Najib tak boleh buktikan. Tak ada bukti pun bahawa dia adalah counsel dalam dia meluluskan Maybank. Tak ada bukti. Dalam apa jua kenyataan, keterangan didakwa adalah tidak relevan kepada tertuduh yang dihadapi dalam kes ini. Kenapa dikata tak relevan tuan-tuan? Dia macam ni. Yang dituduh ni SRC. Dia dikatakan dia jadi counsel kepada 1MDB. So dua kes yang berbeza.
So tak ada conflict of interest. Lainlah kalau dia counsel kepada yang meluluskan 42 juta SRC tu, itu lain. Dan dia meluluskan dengan bukti. So dalam kes ini bukan tugas Nazlan itu nak membuktikan bahawa dia bukan counsel. Since Najib yang menuduh, dia maxim law, undang-undang punya law, punya rules, punya maxim. He who allege asserts. Sesiapa yang menuduh dia kena buktikan. Dalam maxim undang-undang, dalam rules of law, bukan rules, dalam prinsipal undang-undang, sesiapa yang menuduh seseorang dia kena buktikan. Contohnya A tuduh B mencuri, bukan tugas B yang mengatakan aku tak mencuri. Tugas A kena membuktikan bahawa dia mencuri. A kena buktikanlah. Apa tugas B? Tugas B adalah menimbulkan keraguan kepada bukti-bukti A. Itu tugas peguam. Peguam bela tugasnya menimbulkan keraguan. Sebab A kena membuktikan bahawa B telah melakukan kesalahan jenayah itu melebihi, melangkaui reasonable doubt, melangkaui apa orang kata, keraguan munasabah, keraguan yang munasabah. Dia ada keraguan tuan-tuan yang munasabah. Dia tak boleh, kalau keraguan tu ada keraguan sikit, tak boleh bersalah. Dia kena above keraguan munasabah tu, baru dia boleh didapati bersalah. Itu tugas peguam bela. Bukan tugas peguam bela nak membela kita. Tugas dia adalah meragukan bukti-bukti yang dibawa oleh pendakwa raya. Itu tugas dia. Atau dibawa oleh orang yang menuduh. Ni bukan orang kata apa, bukan mahkamah kacang putih ni tuan-tuan, bukan mahkamah kampung. Ni semua orang yang terpelajar dengan kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Kalau tak campur tangan Perdana Menteri, itu kita kena faham dalam situasi yang ada sekarang ini. Sebab itu, kenapa kita nak bawa ni topik ni tuan-tuan? Kenapa malam ni kita nak bawa topik ini? Sebab isu dia, UMNO sekarang ini, ialah saya kata dia tengah konflik besar di antara bubar tak bubar, pilihan raya tak pilihan raya, sokong tak sokong. Kenapa Anwar Musa keluar kenyataan tersebut? Dia nak bagi tahu geng-geng UMNO yang nak tarik diri, yang nak tarik sokongan itu, terutama Najib Zahid dan sewaktu dengannya, bahawa kalau kau tarik sokongan sekalipun, MOU tak terbubar lagi tau. Maksudnya semua pembangkang masih dapat duit 3.5 juta atau whatever amount tu sehingga PRU nanti. Sebab dalam memorandum itu menulis memorandum ini hanya akan terbatal, dibubarkan apabila berlaku pilihan raya. Tetapi kerajaan tidak boleh membuat pilihan raya sebelum 31 hari bulan Julai. Maksudnya 31 hari bulan Julai, 1 Ogos ini MOU ini belum lagi terbatal. Ini signal tuan-tuan, sebab kalau pilihan raya, geng-geng Zahid and the gang ni, dia kata kalau pilihan raya tidak dilakukan sebelum pemilihan agung UMNO ini, maka mereka akan mula menarik sokongan kepada Ismail Sabri. UMNO bunuh UMNO tuan-tuan. UMNO yang bunuh UMNO sekarang ini. UMNO dah bunuh Muhyiddin, kerajaan Melayu majoriti sebelum ini. UMNO sekarang nak bunuh UMNO. UMNO bunuh Melayu dekat mana tuan-tuan? Dekat Perak. Siapa? Peja ni bangsa apa? Cina, India, Melayu. Tapi siapa yang bunuh dia? Undi percaya? UMNO. Kan? Sekarang ni mana Melayunya? Sebab itu saya setuju dengan kenyataan penulis saya tadi, alamat buku dia kat luar. Dia kata sekarang ni UMNO berada dekat trend yang menurun tau. Trend yang menurun. Dia nak naik balik itu akan agak payah. Bukan mustahil, tetapi agak payah. And now dalam keadaan yang ada sekarang ni, UMNO tidak bersatu. Ini bukan orang Melayu tuan-tuan. Saya orang Melayu juga. Ini bukan orang Melayu, ini UMNO. Dia guna sentimen Melayu Islam tu produk nak jual ya. Supaya tuan-tuan dan puan terkesima. Oh, inilah dia pejuang Melayu, inilah Mat Kilau moden. Tuan-tuan, Mat Kilau tu bukan parti UMNO pun. Jangan terkesima sangat dengan benda-benda macam tu. Jangan terkesima sangat dengan benda-benda yang ni pergi apa, pakai tanjak ni. Tak apalah nak pergi tengok Mat Kilau pakai tanjak, silakan, tak ada isu pun. Saya tak ada masalah dengan your choice of wardrobe. Tetapi jangan kita gunakan alasan itu tuan-tuan. Dan alasan itu untuk kita menjustifikan kebobrokan dan kerosakan yang berlaku dalam negara kita. Kan? Sebab itu ada kemungkinan ROS akan menolak dan pilihan raya UMNO, pemilihan parti UMNO akan berlaku. Akan berlaku.